Baik pelajar sekalian. Okey, kita meneliti dua soalan yang seperti biasa kita akan dapatkan. Jadi kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, soalan analisis data menggunakan jadual. Okey, kita bacakan arahan soalan. Okey, berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan kemasukan pekerja asing yang berdaftar dengan Jabatan Imigresen di Malaysia mengikut sektor dan negara asal pada tahun 2008. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan mereka keluar dari negara asal. Okey. Jadi seperti biasa, kita kenal pasti dia punya pola esei, sama ada dia adalah 2 tambah 2 ataupun 4 tambah 0. Jadi dalam soalan ini, soalan ini dia minta kita untuk tentukan pola. Jadi polanya adalah 2 tambah 2. Okey. Dua yang pertama adalah kita dapatkan daripada soalan yang pertama, iaitu huraikan kemasukan pekerja asing yang berdaftar dengan Jabatan Imigresen di Malaysia mengikut sektor dan negara asal pada tahun 2008. Jadi untuk dua yang pertama ini, kita kena keluarkan dua ayat data AD. Jadi kita kena keluarkan dua ayat data AD dengan menggunakan kaedah melihat dari kiri ke kanan, atas ke bawah dan bawah ke atas untuk mencari, mendapatkan dan mengira nilai data yang telah disediakan dalam jadual tersebut. Baik. Jadi kita baru dapatkan jadi kita akan cari dua isi untuk menjawab kehendak soalan yang pertama. Uraikan jumlah kemasukan pekerja asing yang berdaftar dengan Jabatan Imigresen di Malaysia mengikut sektor dan negara asal pada tahun 2008. Baik. Seterusnya kita pergi kepada tengok pula pada fokus yang kedua pula. Okey, lagi dua tu kita kena cari dan memikirkan AP, iaitu ayat pernyataan untuk menjawab kehendak soalan kedua. Kehendak soalan kedua dia ada wujud selepas ayat soalan kedua, iaitu jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan mereka keluar dari negara asal. Jadi kita kena mencari dua isi AP atau ayat pernyataan untuk menjawab kehendak soalan kedua, iaitu jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan mereka keluar dari negara asal. Baik. Jadi sama juga macam kita menentukan esei dalam bahagian C, begitu juga yang kita buat dalam bahagian B. Baik. Jadi saya harap masih lagi ingat bagaimana menentukan pola 4 tambah 0 atau 2 tambah 2 di sini. Okey. Baik, kita meneliti maklumat yang telah disediakan dalam soalan tersebut. Okay, bahan yang terdapat dalam jadual ini menunjukkan jumlah pekerja asing berdaftar mengikut sektor dan negara asal pada tahun 2008 di negara Malaysia. Baik, kita tengok dalam jadual. Okey, dia sentuh tentang sektor dan negara asal. Baik. Sektor itu kita tengok di sebelah kiri, di sebelah kiri jadual yang ada dibulatkan berwarna biru. So ini adalah sektor dia. Ada 4. Yang pertama pembantu rumah, pembuatan, peladangan, pembinaan dan perkhidmatan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sektor yang terlibat di Malaysia. Baik. Seterusnya di sebelah kanan pula kita tengok daripada kiri ke kanan. Okey. Kiri ke kanan ditunjukkan jumlah pekerja asing mengikut negara. Jadi ada 4 buah negara yang mencatatkan bilangan pekerja asing masing-masing mengikut sektor. Yang pertama Indonesia, kedua Bangladesh, ketiga Thailand dan keempat Filipina. Okey. Jadi kita sudah pun tahu di mana dua fokus yang perlu kita kena cari supaya kita boleh dapat menentukan cari
tentukan dan mengira nilai menggunakan 3 kaedah untuk analisis data dalam jadual. Yang pertama, kita tengok dari atas ke bawah untuk menentukan tertinggi dan terendah. Yang kedua adalah kita baca dari kiri ke kanan, menentukan polanya. Dan yang ketiga adalah dari bawah ke atas untuk menentukan dia punya mana yang tertinggi dan terendah bagi setiap satu kolom tersebut. Okay. Jadi sekarang ni kita tengok semula kepada ayat kehendak soalan dia. Dia minta untuk kita huraikan jumlah kemasukan pekerja asing. Jadi kita boleh menggunakan 3 kaedah atas ke bawah, kiri ke kanan dan bawah ke atas untuk menentukan nilai-nilainya. Baik. Jadi sekarang kita mulakan kita punya penulisan esei pendek untuk menjawab soalan ni. Jadi kita pergi ke ruangan jawapan kita. Okey. Baik. Jadi kita mulakan. Okey, untuk menulis jadual dia punya pendahuluan, kena type untuk perenggan pertama, jadual menunjukkan jumlah pekerja asing berdaftar mengikut sektor dan negara asal pada tahun 2008 di Malaysia. Ini pendahuluan dia. Baik, sekarang kita pergi ke isi pertama. Okey, bila kita mengenal pasti data, kita akan dapat banyak. Okey, jadi kita hanya ambil 2 sahaja, 2 ayat data sudah pun cukup. Okey, 2 ayat data sudah pun cukup. Jadi untuk mempercepatkan kita punya proses dalam mencari jawapan, kita cadangkan untuk ambil kaedah yang kedua, melihat kiri ke kanan. Okay, minta maaf Okey, untuk mempercepatkan proses, kita gunakan kaedah yang pertama. Tentu kita tengok daripada atas ke bawah dan kita tengok dari kiri ke kanan. Okey, kiri ke kanan. Disebabkan kita tidak dapat mencari data yang melibatkan pola-pola, sebab setiap satu sektor tersebut ada nilai tersendiri bagi setiap negara. Jadi kita hanya dapat menentukan mana yang tinggi dan mana yang paling rendah dengan menggunakan 2 kaedah. Yang pertama, lihat dari atas ke bawah dan lihat dari kiri ke kanan. Okay, misalnya macam mana kita mau aplikasikan untuk cara yang pertama, kita kena pasti dari atas, kita baca daripada atas ke bawah. Okey, sebagai contoh, kita fokus kepada Indonesia. Okay, kita tengok Indonesia terlebih dahulu. Okey, Indonesia. Okey, untuk Indonesia, kita nak tahu sektor mana yang mencatatkan bilangan pekerja asing yang tertinggi dan sektor mana yang mencatatkan bilangan pekerja asing yang terendah. Kita fokuskan untuk Indonesia terlebih dahulu. Okey. Bilangan yang paling tertinggi untuk sektor mana, iaitu pembinaan 325,697. Sementara sektor yang terendah untuk negara Indonesia iaitu sektor perkhidmatan mencatatkan 21,713 orang. Okay, seterusnya Bangladesh. Okay, Bangladesh. Sektor yang mencatatkan tertinggi adalah sektor pembuatan yang jumlahnya adalah 101 dan 248 orang. Manakala sektor yang mencatatkan bilangan pekerja asing terendah iaitu sektor pembantu rumah, iaitu 316 orang. Seterusnya adalah negara Thailand. Negara Thailand yang paling tertinggi bilangan pekerja adalah sektor peladangan sebanyak 5,056. Sementara
sektor yang mencatatkan bilangan pekerja asing paling rendah di negara Thailand adalah pembantu rumah sebanyak 23 orang. Untuk negara Filipina, sektor yang mencatatkan paling tertinggi adalah sektor pembantu rumah 13.357 orang, manakala yang paling terendah adalah sektor peladangan sebanyak 801 orang. Oke, kita sudah pun tentukan mana yang tertinggi dan mana yang terendah bagi setiap negara tersebut. Jadi ada 4 buah negara yang ada mencatatkan jumlah pekerja asing masing-masing mengikut sektor di Malaysia sepanjang tahun 2008. Oke, kita lihat pula pada jumlah keseluruhan yang telah dicampurkan mengikut sektor, setiap sektor tersebut. Oke, jumlah yang berada di sebelah kanan menunjukkan jumlah keseluruhan bagi setiap sektor gabungan antara keempat-empat buah negara. Okey, termasuk dengan jumlah keseluruhan. Okey, jumlah keseluruhan nanti kita akan tengok, kita akan baca daripada bawah ke atas. Okey. Jumlah keseluruhan, macam mana kita boleh dapat 209,114 bagi sektor pembantu rumah apabila kita menambahkan 195,418 tambah dengan 316 tambah dengan 23 tambah 13.357. Jadi kalau kita menggunakan kalkulator, kita akan dapat 209,114 orang untuk sektor pembantu rumah. Bagi sektor pembuatan, okey, macam mana boleh dapat 425,321 orang? Kita tambahkan 314,841 tambah dengan 101,248 orang. Tambah dengan 4,424 orang. Tambah dengan 4,808 orang. Kalau kita kira dengan kalkulator atau kita menggunakan kalkulator sekarang ini, pelajar, kita akan dapat 425,321 orang. Pastikan dia punya nilai datanya apa? Kita kena ingat yang dia apa? Yang apa? Pastikan data yang adalah jadual tu dia mesti betul. Okey. Seterusnya yang ketiga pula adalah sektor peladangan. Okey. Jadi macam tu juga cara dia untuk kita pastikan, tapi kalau sudah tercatat dalam jadual, kita tak payah nak buat pengiraan baliklah. Sebab kita hanya tentukan mana yang tertinggi dan mana yang terendah. Baik. Kita lihat di jumlah keseluruhan yang sudah digabungkan bagi kelima-lima sektor tersebut. Sektor yang mencatatkan paling tertinggi adalah sektor pembuatan sebanyak 425,321 orang untuk pembuatannya. Dan yang paling terendah adalah sektor perkhidmatan berjumlah 84,327 orang. Okay. Jadi kita sudah pun dapatkan dia punya AD dia sebenarnya. Jadi ada berapa? 1, 2. Indonesia kita sudah dapat 2 ayat data. Bangladesh ada 2 ayat data juga. Thailand juga ada 2 ayat data. Filipina juga ada 2 dan jumlah keseluruhan yang berada di sebelah hujung sekali ada 2. Jadi ada 2, 4, 6, 8, 10 ayat datanya. Jadi ini sudah kita sudah dapatkan lebih daripada 2 ayat data. Okey. Kita tidak boleh dapat tentukan pola-polanya sebab setiap negara dia ada jumlahnya tersendiri. Tidak boleh untuk kita tentukan. Melainkan dia hanya fokus kepada satu saja. Cuma dia ada melibatkan 4 buah negara. Kalau dia 4 buah negara, dia tidak dia 4 buah negara atau lebih daripada 3 buah negara, kita tidak boleh dapat tentukan pola dia. Tapi kalau 1 buah negara, kita boleh dapat tentukan polanya. Sama ada dia pola meningkat, menurun ataupun tidak konsisten. Okey, so itu adalah tips dia bila kita mencari dan mengira nilai data yang kita dapatkan dalam jadual.
Oke, baik. Sekarang ini kita masukkan ayat data kita. Sudah kita buat pendahuluan. Jadi kita ambil saja mana-mana ayat data 2. 2 isi ayat data. Oke, misalnya kalau kita ambil untuk jumlah keseluruhan, dan juga kita petik mana-mana negara yang kita nak lah. Sama ada Indonesia, Bangladesh, Thailand atau Filipina. Yang penting dia mesti kena sebut 2. Oke, kita mulakan jumlah keseluruhannya. Oke. Bagi jumlah keseluruhan, kita nyatakan dahulu, bagi jumlah keseluruhan pekerja asing berdaftar mengikut sektor dan negara asal pada tahun 2008 yang mencatatkan, kita sebutkan yang mencatatkan jumlah tertinggi adalah sektor pembuatan. Kena nyatakan berapa jumlah dia ya, nyatakan nilai dia. Yang mencatatkan (425.321) orang pekerja. Oke. Sekarang kita nyatakan yang paling terendah pula. Bagi jumlah keseluruhan terendah, keseluruhan pekerja asing terendah mencatatkan ialah adalah kita guna adalah sektor apa? Mana yang kita tentukan tadi? Sektor perkhidmatan yang mencatatkan sebanyak 84.327 orang pekerja. Oke. Ini baru AD yang pertama AD yang pertama. Sekarang kita masukkan AD yang kedua, yaitu kita memetik mana-mana negara antara 4 buah negara tersebut untuk tentukan yang tertinggi dan yang terendah. Oke. Yang tertinggi kita ambil Indonesia lah. Oke. Negara Indonesia mencatatkan jumlah pekerja asing tertinggi adalah sektor pembinaan yang mencatatkan 325.697 orang. Manakala sektor perkhidmatan mencatatkan jumlah pekerja asing terendah itu sebanyak 21.713 orang. Oke, selesai. Ini adalah AD yang kedua. Nah, jadi kalau nak tambah, ia lagi isi boleh, cuma kena perhatikan masalah. Oke, saya rasa boleh lagi untuk tambahkan lagi. Untuk jadikan dia sebagai AD yang ketiga. Tapi tapi untuk latihan hari ini saya letak sampai AD yang kedua sajalah, lagi mudah. Oke. Nanti boleh buat latihan sendiri. Oke. Sekarang kita sudah selesai untuk menjawab kehendak soalan yang pertama, menghuraikan jumlah kemasukan pekerja asing yang berdaftar dengan Jabatan Immigration di Malaysia mengikut sektor dan negara asal pada tahun 2008. Oke, sekarang ni kita fokus kepada kehendak soalan yang kedua. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan mereka keluar dari negara asal. Oke, apa faktor-faktor atau sebab-sebab yang menyebabkan mereka keluar dari negara asal masuk ke Malaysia. Okay. Ada dia punya skim jawapan dia di sini. Kita boleh lihat. Okay, yang ni
Pertama, disebabkan faktor pengangguran, faktor kemiskinan, faktor kestabilan politik, dan faktor bencana alam. Jadi kita pilih saja dua isi untuk memenuhi kehendak soalan kedua. Okay. Faktor pertama ialah faktor pengangguran. Okay. So, kita letakkan huraian macam biasa. Okay. Bilangan rakyat yang ramai faktor yang ramai di negara asal. Okay. Serta tiada peluang pekerjaan untuk melangsungkan dan meneruskan kelangsungan hidup. Okay. Faktor kedua, faktor kedua kita pilih faktor kemiskinan. Faktor kemiskinan. Okay. Faktor kemiskinan. Ini berlaku apabila kesukaran. Ini kita tengok saja daripada skema jawapan lah. Kesukaran hidup di negara asal. Hidup di negara asal menyebabkan rakyat negara jiran berpindah ke Malaysia. Apabila dilanda kemiskinan, rakyat atau pekerja asing yang berpindah ke Malaysia akan mengalami kekurangan prasarana. Prasarana adalah tempat tinggal dan kemudahan-kemudahan untuk memenuhi keperluan asas hidup seharian. Jadi ini sudah lengkap. Sekarang dia punya esei pendek di sini. Jadi ada pendahuluan, ada AD pertama dan AD kedua. Perenggan 3, AP yang pertama, dan perenggan keempat adalah AP yang keempat. Kedua. Okey, selesai. Baik. Okey, jadi kalau ada sebarang persoalan boleh tanya dekat chat box pun boleh. Okey. Ataupun boleh tonton semula rakaman video ini untuk ulang kaji. Okay. Baik, kita teruskan ke soalan kedua. Okay, soalan kedua. Baik, soalan kedua. Okey, sama juga kita dapat dalam soalan jadual. Okey. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan pola ekspor petroleum mentah Malaysia dari tahun 2009 hingga 2011. Okey, dia punya kata kunci dia di sini adalah dia nyatakan pola. Jadi kalau pola, kita boleh dapat tentukan antara 3. Sama ada pola meningkat, pola menurun atau pola tidak konsisten. Okey, pola ya. Okey. Dia minta di sini huraikan pola ekspor petroleum mentah Malaysia dari tahun 2009 hingga tahun 2011. Okey, itu kita kena kemukakan 2 AD. Okey, kehendak soalan yang kedua yang memerlukan kita mengemukakan AP, 2 AP adalah terangkan kesan-kesan peningkatan ekspor petroleum kepada
negara. Jadi dalam jadwal di sini kita sudah pun mendapatkan data-datanya, mengikut negara dan mengikut tahun. Di sebelah kiri, bahagian sebelah kiri di sini adalah mewakili 6 buah negara, yaitu negara Thailand, negara Singapura, negara India, negara Indonesia, negara Korea, dan negara Australia. Okay. Setiap negara tersebut ada mencatatkan kadar ekspor petroleum mentah masing-masing bagi setiap tahun, iaitu bermula tahun 2009 sehingga tahun 2011. Jadi kita teliti data yang ada dalam jadual untuk memastikan bila kita hendak mengenal pasti dia punya pola, kita tidak ada kekeliruan di situ sudah, ataupun untuk mengelakkan kehilangan idea yang muncul dalam fikiran. Okey, negara Thailand. Okey, negara Thailand. Kita tengok satu persatu. Negara Thailand 2009 mencatatkan 14.6%. Okey, dan meningkat kepada tahun 2010 iaitu 17.3%. Mana? Tetapi dia turun semula kepada tahun 2011 sebanyak 16.3%. Seterusnya negara Singapura. Negara Singapura mencatatkan 1.3% pada tahun 2009. Okay, kemudian meningkat kepada 2.6% pada tahun 2010. Turun dan terus meningkat lagi kepada tahun 2011 iaitu mencatatkan 4.8%. Bagi negara India mencatatkan 15.2% bagi 2009, meningkat kepada 19.0% untuk tahun 2010 dan terus meningkat lagi 23.3% untuk tahun 2011. Untuk Indonesia mencatatkan 5.9% kadar pada tahun 2009, okay, meningkat kepada 7.2% untuk tahun 2010 dan turun semula kepada 7.0% untuk tahun 2011. Dan akhir sekali negara Australia ada mencatatkan 10.4% bagi tahun 2009, 12.5% dia meningkat daripada 2009 untuk tahun 2010 dan terus meningkat lagi pada tahun 2011 naik kepada 16.5%. Jadi sekarang ni kita sudah pun membacakan dia punya data-data dia, sekaligus juga kita mengenal pasti apakah ayat pola dia punya pola dia yang kita boleh kenal pasti di situ. Okey. Okay, kita tentukan dia punya pola dia. Okey, Thailand tidak konsisten sebab dia ada melibatkan meningkat dan menurun. Jadi dia tidak konsisten. Kedua adalah Singapura, dia mencatatkan nilai meningkat secara berterusan. India juga mencatatkan pola meningkat. Dan di Korea terendah, Australia meningkat. Okey, jadi di sini daripada apa yang kita sudah kena pasti, sekarang ni kita kena pasti dahulu negara mana yang mencatatkan nilai tinggi, nilai rendah dan nilai tidak konsisten. Okey. Untuk nilai meningkat ada dua, iaitu Singapura dan India. Okey. Untuk pola menurun, Korea dan Australia. Sementara negara yang mencatatkan tidak konsisten nilai dia adalah Thailand. Okay. Jadi sudah pun kita tentukan pola dia sekali. Jadi kita mesti mencatatkan ataupun menulis jawapan kita dalam ruangan yang sudah disediakan berdasarkan daripada soalan yang telah ditanyakan. Baik. Jadi seperti biasa kita tulis dulu dia punya pendahuluan dia. Okey, kita catatkan dia punya jadual. Okey. Jadual menunjukkan kadar
ekspor petroleum mentah mengikut negara utama dari tahun 2009 hingga tahun 2011. Oke, ini untuk pendahuluan dia. Baik, sekarang kita pergi pula kepada kita kemukakan isi edi kita yang pertama. Boleh ambil daripada mana-mana isi yang sudah kita tentukan. Oke, kalau saya akan pilih satu negara yang mencatatkan meningkat dan satu lagi negara mencatatkan yang rendah. Oke. Kemudian disebutkan nyatakan negara yang mencatatkan nilai peningkatan terlebih dahulu. Negara yang mencatatkan kadar ekspor tertinggi ialah negara, kita sebutkan negara dia terlebih dahulu. Negara apa? Negara Singapura dan India. Ini adalah untuk isi dia. Sekarang ini kita letakkan pula di bahagian huraian. Huraian tuh, huraian boleh kita pilih mana-mana antara Singapura dan negara dia untuk kita menjelaskan jawapan yang sudah kita bincangkan. Gunakan perkataan misalnya atau contohnya untuk membuat huraian. Kita petik negara India lah. Misalnya negara India mencatatkan 15,2%. Perhatikan penggunaan simbol yang terdapat dalam jadual. Kalau macam dia guna tanda peratus, kena gunakan tanda peratus. Kalau tidak, akan hilang markah dari segi isi dia. Jelas? Kita teruskan untuk kita punya jawaban. Mana saya kita? 15,2% pada tahun 2009 dan terus meningkat kepada terus meningkat kepada 19% pada tahun 2010. Pada tahun 2010. Dan terus meningkat lagi kepada 23,3%. 3% pada tahun 2011. Sudah selesai untuk edi yang pertama. Kita kemukakan untuk edi yang kedua. Kita petik negara yang mencatatkan pola menurun. Kita salin dia punya ayat soalan dia. Negara yang mencatatkan kadar ekspor terendah ialah negara Korea dan Australia. Australia. Ini dia punya isi dia. Macam mana kita nak buat contoh? Gunakan perkataan misalnya. Kita pilih negara Australia. Negara Australia. Negara Australia mencatatkan 10,4% pada tahun 2009.
dan terus menurun kepada daripada 10,4% bagi bagi Australia, dia turun lagi. Australia menaik. Sorry. Jadi yang turun tuh Indonesia sajalah. Indonesia saja. Jadi kita padam balik dia Australia. Korea. Turun kepada Korea. Korea saja yang ada nilai yang negara yang mencatatkan nilai yang terendah. Okay. Setakat ni boleh faham pelajar-pelajar. Okay. Kalau faham dengan jelas, kita teruskan. Okay. Negara Korea. Negara Korea mencatatkan 11,4% pada tahun 2009. Kan? Pada tahun 2009. Menurun kepada 7,1% pada tahun 2010 dan terus menurun lagi kepada 7,0% pada tahun 2011. Sudah selesai untuk menjawab kehendak soalan yang pertama, iaitu huraikan pola ekspor petroleum mentah Malaysia dari tahun 2009 hingga tahun 2011. Sudah selesai. Kita kena pasti dia punya 2 ayat AD dia. Sekarang kita menjawab kehendak soalan yang kedua, kemukakan 2 AP. Berdasarkan kehendak soalan dia, terangkan kesan-kesan peningkatan ekspor petroleum kepada negara. Okey, ada sudah dia punya poin disediakan. Kesan dia. Ada 5 kesan, tapi kita pilih 2 saja yang pertama. Kita tengok dia punya soalan dia terlebih dahulu sebab kita dah catatkan ayat soalan. Kesan peningkatan ekspor petroleum negara ialah pertumbuhan ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi negara. Kalau kita nak buat huraian, kita guna huraian menggunakan ayat sendiri. Negara memacu ekonomi negara. Lepas tu pendapatan negara juga meningkat. Maka pertumbuhan ekonomi berkembang. Seterusnya kita kemukakan lagi AP yang kedua. Kesan kedua ialah peningkatan peluang pekerjaan. Macam mana kita nampak huraian dia? Semakin ramai pekerja diperlukan dalam sektor cari kali logam, mengerudi dan kerja-kerja pembersihan. Baik, ini untuk AP yang pertama. Kita sudah menjawab ayat pernyataan yang pertama.
Baik, kita pergi ke okey, sudah selesai. Sudah selesai untuk mencatatkan AP yang pertama. AP kedua pula. Sorry, ini AP pertama. Sudah selesai.